Elaborasi lanjutan pola 7229 dengan kejelasan maksimum, menangani simbolisme sufi, realiti Quranik, matematik first bahasa, dan hakul yakin. Untuk memenuhi permintaan elaborasi lanjutan dengan 100% kejelasan, saya akan mengembangkan analisis pola 7229 dengan pendekatan yang lebih terperinci, sistematik, dan mendalam, sambil memastikan kejelasan tetap terjaga. Elaborasi ini akan merangkum semua input sebelumnya, rantaian matematik, rujukan Quranik seperti surah Yasin 36-38 dan surah Al-Jin 22-28, konsep adada dan azwaja, serta dakwaan matematik lebih jitu dari bahasa hakul yakin, menangani setiap elemen dengan konteks tambahan, dan menyokong dengan dalil Quranik, hadis, serta pandangan ulama. Saya juga akan memperhalusi kritikan, menjelaskan implikasi budaya dan modern, serta memberikan panduan praktikal yang lebih konkret untuk umat Islam. Struktur ini direka untuk menghilangkan sebarang kekaburan dan memberikan pemahaman menyeluruh. Struktur elaborasi lanjutan pemahaman komprehensif, pola dui matematik dan struktur pola, asal-usul dan simbolisme sufi, analisis rantaian matematik dan numerologi, pemeriksaan semua rantaian, studi 6, studi kedua, 200, ketepatan matematik ketidakkonsistenan tafsiran, konteks Quranik dan hadis, 32 sin, surah Al-Jin, dan konsep adada, azwaja, rujukan hadis dan tafsir ulama. Matematik berbahasa, perbandingan mendalam sifat objektif matematik dan subjektiviti bahasa, peranan dalam memahami kebenaran ilahi, hakul yakin, definisi cara mencapai dan kaitan dengan pola 7229 perspektif Quranik, sufi, dan normatif, batasan numerologi dalam mencapai hakul yakin, kritikan terperinci dan implikasi spekulasi, apofenia, dan risiko penyelewengan, konteks budaya dan cabaran modern, panduan praktikal dan kesimpulan pendekatan untuk umat Islam dalam menangani numerologi, ringkasan akhir dengan kejelasan penuh. Pemahaman komprehensif. Polasi matematik, definisi matematik, pola merujuk kepada nombor 29 yang dinyatakan dalam bentuk matematik berikut. Semina, sembilan kali sembilan, 2229. 27 kuadrat 27 kerana 22 maka 22 kuadrat adalah 11 kuadrat adalah 3 sesta 3 kuadrat 3 kams 3 tam 3 tisu 22 seniman 1 seniman 22 seniman identitas dalam numerologi 12 numerologi dikurangkan kepada Senin 2 plus 2 plus Senin 11 seniman. Politik tidak berut pada pengurangan studi 2 senian 2 plus 2 plus Senin nilai plus 1 plus 4 plus seniman menonjolkan angka senian sebagai pusat simbolisme. Angka berkaitan seperti 36 surah Yasin, 72, 36 plus 36 atau surah Al-Jin, dan 102 plus 28 juga dikurangkan kepada 96 dan 9. 72 atau 12 9. 1 plus 0 plus 0 was 1. Kurang relevan dengan pola 9. Matematik ini adalah fakta objektif, tetapi tafsiran spiritualnya bergantung pada konteks. Asal-usul dan simbolisme sufi. Simbolisme sufi, Sembilan Kubiko, melambangkan 9 langkah kerohanian, yaitu kombinasi 3 martabat, esensi, sifat perbuatan ilahi, 3 makam, contohnya taubat, zuhud, dan 3 darjat, Islam, iman, ihsan. Ini adalah tafsiran esoterik, populer dalam kalangan ahli tasawuf seperti Ibn Arabi, tetapi tidak berdasar pada Quran atau hadis. 9 nama Allah dalam beberapa tradisi sufi, Asma'ul Husna, 9 nama, dikelompokkan ke dalam 9 sifat utama. Contohnya, rahmat, kudrat, ilmu. Walau bagaimanapun, hadis tentang 99 nama, Sahih Muslim nomor 2667, tidak menyebut pengelompokan ini. Angka 9 dalam numerologi sufi, 9 dianggap sebagai simbol kesempurnaan, kerana ia adalah angka terakhir dalam sistem asas 10 dan muncul dalam pelbagai konteks mistik. Contohnya, 9 wali dalam beberapa tradisi. Angka berkaitan, nombor surah Yasin dikaitkan dengan 36 plus 36 22 dan azwaja, pasangan. 22 muncul dalam 36 kompletur Yasin dan surah Al-Jin dianggap sebagai simbol dualiti atau bilangan mistik. Contohnya 22 wali atau mazhab dalam tafsiran tertentu. Mim 4 dari 272 mim 4 rantaian sebelumnya melambangkan pasangan azwaja. 1 dari 22 plus 12 Al-Jin ditafsirkan sebagai 100% yakin benar. Asal-usul, numerologi dalam sufisme mungkin berasal dari pengaruh budaya pra-Islam seperti falsafah Pythagoras yang mengaitkan angka dengan makna kosmik, kabalisme Yahudi, atau tradisi India. Dalam Islam, ilmu huruf yang memberikan nilai angka kepada huruf Arab. Contohnya alif, was 1, wawul 6,
mempengaruhi tafsiran numerologi. Tetapi ini adalah amalan khusus, bukan ajaran umum. Tradisi ini lebih menonjol dalam teks esoterik, contohnya karya Ibn Arabi, berbanding tafsir normatif, contohnya Ibn Kathir. Konteks budaya, pola dudu 29 adalah ekspresi budaya dalam Sufisme, digunakan untuk meditasi atau simbolisme, tetapi tidak mempunyai status teologi dalam ajaran Islam normatif. Ia boleh diterima sebagai seni atau alat perenungan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai kebenaran agama tanpa dalil. 1. Analisis rantaian matematik dan numerologi. Berikut adalah pemeriksaan terperinci semua rantaian matematik yang berkait dengan pola-pola 7229 dengan penilaian ketepatan dan makna. Rantaian 1, 7229, 33 sia wa 36, 36 fuera, 3 plus 36, plus 22, 22 plus 29, plus 22, 229, 229 sia, betul. 3 wa 5 salah. 3 wa 6 29 wa, kalau 3 salah. Ya si 296. 36 plus 36 untuk 72. Betul. 22 wa 2 plus 2. Salah. 2 plus 2 9. Tetapi mungkin peruangan numerologi G. 22 plus 2 plus 9. 9 untuk 2 plus 9 was 15. 1 plus 8 9. Makna, rantaian ini cuba mengaitkan 229 dengan 3 surah Yasin dan 22, tetapi penuh dengan ketidaksamaan. Fokus pada angka 9 menunjukkan pendekatan numerologi, bukan matematik ketat. Konteks, mungkin merujuk kepada surah Yasin di 36 dan dualiti, 36 plus 36 itu 72, tetapi tidak konsisten. Rantaian 2, 22 gini apa 2 kuara, 22 2 lini kepatia, asmi 2 gunas dian main berfunai 22 9. Pemeriksaan, 22 mana gua 2 betul. 2 pada 2 2 hala, bukan 229. 2 betul. 54 azwaja 2 simbolik. 2 mungkin boleh tafsirkan sebagai hasan, di mana Stephen testat dia. Selat selosna. Sen kem gestar bos nan kup zu. 27 plus 2 9. So 9 kuig buti 42 betul. Makna perkenalkan bila tempat sebagai pasangan. Anda sepuluh puluh nimbutin pasas minggu yang plus selalu dibalas 9 puluh. Walau bagaimanapun, rantaian ini tidak konsisten secara matematik. Konteks, azwaja merujuk kepada dualiti, mungkin diilhamkan oleh surah Yasin 3 Ramazan. Rantaian 3, surah 36 plus ayat letias ayat 32 just 2. Azwaja kan 6 plus 32 kulangdes, surah 30 sekolah, di situs di studio suram dinit. Si di nanas 36 plus 2 dan studio 2, la azwaja temeng 36 gua studio siriwat. Studio 2, 36 paimbas 36 salah, terus 36 kuat, 96 kainas 36 khlaka azwaja kullaha. Salah, 129 tiada kaitan dengan ayat. Surah 36 mesti siasastid. Salah, 36 229. Tisese walaza 229. Tul. Makna, mengaitkan surah Yasin dengan 2 azwaja dan 229, tetapi ketidaksamaan seperti 33 menunjukkan percampuran fakta dan simbolisme. Angka 229, 9. Konteks, kelaka azwaja kullaha dari surah Yasin digunakan untuk menyokong tema pasangan, tetapi tidak berkait dengan 229. Rantaian 4, surah 22 plus ayat 28 yang 100% yakin benar hakul yakin. Pemeriksaan, 22 plus 28 wastal. Surah 100% yakin benar, simbolik bukan matematik. Makna, operasi ini tepat, tetapi tafsiran 100% yakin benar adalah simbolik, mengaitkan surah Al-Jin dengan hakul yakin. Angka 1 plus 00 plus 01 kurang relevan dengan pola 9. Konteks, ayat 28 menyebut adada, menyokong ketepatan bilangan, tetapi tidak berkait dengan 100 atau hakul yakin. Rantaian 5, dalil, will kula sayin ada, semua di ada-ada. Sadaq wallahul azim. Tadabur adada jitu, konsisten nombor tak berbohong, dalil ajakan adada, buktikan hakul yakin pemeriksaan. Bukan rantaian matematik, tetapi konsep simbolik. Makna, menegaskan bahawa bilangan adada adalah bukti kebenaran ilahi, dengan matematik sebagai jitu, mengaitkan tadabur adada dengan hakul yakin, tetapi tanpa dalil spesifik. Konteks, adada disokong oleh surah Al-Jin 228, tetapi tiada kaitan dengan 229. Dakwaan matematik versus bahasa. Matematik lebih jitu dari bahasa, hakul yakin. Menegaskan ketepatan matematik, lun simai boal, berbanding subjektiviti bahasa, contohnya tafsiran azwaja. Pemeriksaan. Matematik adalah objektif, tetapi tafsiran numerologi, contohnya 229 sebagai siman langkah, bergantung pada bahasa.
menjadikan dakwah ini tidak sepenuhnya tepat. Makna mengaitkan ketepatan matematik dengan hakul yakin, tetapi tanpa dalil Quranik. Kesimpulan matematik, pola 229 adalah tepat secara matematik. Sinopia 2 kuala sigas 229 dan operasi seperti 22 plus 28 was 100 atau 36 plus 36 22 adalah fakta. Walau bagaimanapun, rantaian numerologi sering tidak konsisten. Contohnya, 36 plus 36 khlaka azwajakullaha menunjukkan percampuran antara fakta dan simbol tafsiran. Fokus pada angka 9, 22 adalah hasil pengurangan numerologi, bukan bukti kebenaran spiritual. Dakwaan nombor tak berbohong benar secara matematik, tetapi tafsiran numerologi boleh berbohong jika tanpa dalil. Satir, konteks Quranik dan hadis. Surah Yasin, teks Subhanalladzi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terjemahan, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Makna, menyeru manusia untuk merenung kebesaran Allah dalam mencipta segala sesuatu secara berpasangan, azwaja, termasuk tumbuhan, manusia, dan entiti yang tidak diketahui. Tafsir normatif. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menekankan tauhid dan keajaiban ciptaan Allah, tanpa menyebut angka seperti 36, 72, atau 229. Kaitan dengan pola 229, 36 plus 36 plus 72 ditafsirkan sebagai azwaja pasangan, dengan 22, 9 selari dengan pola sinan. Percubaan untuk menghubungkan surah Tigulam dengan 3 fikih wa 229 adalah spekulatif, kerana tiada rujukan dalam teks atau tafsir. Azwaja tidak berkait dengan angka tertentu dalam Quran. Surah Al-Jin, teks lialamaan kad ablagu risalatih rabbihim wa ahadaihim wa ahsa kulla syai'in. Terjemahan, supaya dia mengetahui bahawa mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka, dan dia meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu dengan bilangan. Makna, menegaskan pengetahuan Allah, tanggung jawab para rasul, dan ketepatan perhitungan Allah. Tafsir normatif. Menurut tafsir Al-Jalalain, ayat ini menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah dan perhitungan ciptaan, tanpa merujuk angka spesifik seperti 22, 100, atau 22/9. Kaitan dengan pola 229, 22-28-100 ditafsirkan sebagai 100% yakin benar, tetapi ini adalah tafsiran simbolik. Angka 229, tetapi tiada kaitan langsung dengan 229. Adada menyokong ketepatan matematik, tetapi tidak menyokong numerologi. Konsep adada, ayat berkaitan, surah Al-Isra, dan segala sesuatu telah kami tetapkan dengan bilangan, adada. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Ar-Rahman, matahari dan bulan berjalan menurut perhitungan. Makna, menegaskan bahawa ciptaan Allah adalah teratur dan terhitung, mencerminkan ketepatan ilahi. Kaitan dengan pola 229, adada menyokong idea bahawa bilangan adalah bukti kebesaran Allah, tetapi tiada ayat yang menyebut 229 atau numerologi khusus. Konsep azwaja, ayat berkaitan, surah Yasin, khalaqa al-azwaja kullaha, surah Ar-Rad, Din, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surah An-Najm, dia mencipta pasangan, lelaki dan perempuan. Makna, menunjukkan dualiti dalam ciptaan, perempuan zahir-batin sebagai tanda kebesaran Allah. Kaitan dengan pola 229, solo, rantaian mengaitkan azwaja dengan 36522 atau 222254. Tetapi ini adalah tafsiran simbolik, bukan berdasarkan teisman. Rujukan hadis, Mina Bisminan. Nama Allah. Hadis dalam Sahih Muslim nomor 2677 menyatakan, sesungguhnya Allah mempunyai 9 nama, barang siapa menghafalnya akan masuk syurga. Tiada sebutan tentang pengelompokan ke dalam 9 sifat atau kaitan dengan 229. Numerologi. Tiada hadis sahih yang menyokong numerologi atau mengaitkan angka seperti 229, 22 atau 100 dengan makna spiritual. Adada hadis tentang ketepatan ciptaan, contohnya waktu solat berdasarkan pergerakan matahari, menyokong konsep adada, tetapi tidak sesuai dengan pola 229. Pandangan ulama, Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, beliau menekankan marifah, pengetahuan rohani melalui syariat, ibadah, dan pembersihan hati, bukan numerologi.
Ibn Kathir, dalam tafsirnya, beliau menolak spekulasi yang tidak berdasarkan pada Quran atau hadis, termasuk numerologi. Ibn Arabi, sebagai ahli tasawuf, beliau menggunakan simbolisme angka dalam karya seperti Fusus al-Hikam. Tetapi ini adalah tafsiran esoterik, bukan panduan arus perdana. Kesimpulan konteks Quranik, Surah Yasin dan Surah Al-Jin tidak menyebut dudu 29, 72, 36 atau 100 sebagai bermakna khusus. Adada dan azwaja adalah konsep teologi, bukan petunjuk numerologi. Tiada dalil Quranik atau hadis yang menyokong pola dudu 29 sebagai bukti hakul yakin. 1. Matematik versus bahasa. Perbandingan mendalam sifat matematik. Objectivity. Matematik berdasarkan aksioma dan logik, menghasilkan hasil yang konsisten. Contohnya, dudu 29 dumnu 28 uzatratus. Kaitan dengan adada, Surah Al-Jin 22, wa asakula syai'in adadan, dan Surah Al-Isra 12 menyokong ketepatan bilangan, menjadikan matematik jitu dalam konteks ciptaan. Aplikasi dalam Islam, matematik digunakan dalam faraid, pembahagian warisan, falak, astronomi untuk waktu solat, dan seni bina Islam. Contohnya, geometri masjid. Had, matematik adalah alat kuantitatif, tetapi tafsiran spiritual. Contohnya, dudu 29 sebagai 9 langkah, bergantung pada bahasa yang subjektif. Sifat bahasa, subjektiviti bahasa, terutamanya bahasa Quran, kaya dengan makna, tetapi tafsirannya bergantung pada konteks dan keilmuan. Contohnya, azwaja boleh ditafsirkan secara literal atau simbolik. Kaitan dengan wahyu, Quran adalah mukjizat linguistik, Surah Yusuf 12:2, Surah Ash-Sharh 94%, dan bahasa Arabnya adalah medium utama untuk menyampaikan kebenaran. Tadabur, Surah Sad 32 menggalakkan tadabur ayat-ayat Quran yang memerlukan pemahaman bahasa melalui tafsir sahih. Had, perbezaan tafsiran boleh membawa kepada ketidakpastian, tidak seperti ketepatan matematik. Perbandingan dalam konteks Quran, matematik menyokong tadabur ciptaan Allah melalui ketepatan. Contohnya, pergerakan matahari dan bulan dalam Surah Ar-Rahman 5:5. Bahasa, medium wahyu, membawa mesej tauhid, ibadah, dan akhlak. Tafsir ulama memastikan ketepatan makna. Contohnya, tafsir Al-Jalalain. Saling melengkapi. Matematik mencerminkan ketepatan ciptaan adada, manakala bahasa menyampaikan maksud rohani, azwaja, tauhid. Tiada dalil yang menunjukkan matematik lebih unggul. Quran menggunakan bahasa sebagai medium utama, tetapi mengiktiraf bilangan sebagai tanda kebesaran Allah. Kaitan dengan pola G29, matematik pola G29 ialah G2, nuat G29. Tetapi tafsiran seperti 9 langkah kerohanian ialah hasil bahasa yang subjektif. Rantaian seperti 36 kams dikur 6 wa khlaka azwaja kullaha menunjukkan bahawa tafsiran bahasa boleh membawa kepada konsistensi apabila digabungkan dengan ketidakseimbangan. Kesimpulan perbandingan, matematik lebih jitu dalam domain kuantitatif, tetapi bahasa Quran adalah kunci untuk memahami kebenaran rohani. Dakwaan matematik lebih jitu dari bahasa hakul yakin tidak tepat, kerana hakul yakin memerlukan iman dan ibadah, bukan hanya ketepatan matematik atau bahasa. 1. Hakul yakin. Definisi cara mencapai dan kaitan dengan pola duda 29. Definisi hakul yakin. Hakul yakin adalah tahap keyakinan tertinggi, merujuk kepada kebenaran mutlak yang dicapai melalui wahyu, iman, atau pengalaman rohani. Rujukan Quranik, Surah Al-Waqiah 55. Sesungguhnya ini adalah kebenaran yang yakin. Berkait dengan hari kiamat, Surah Al-Haqqah, dan sesungguhnya ia Quran adalah kebenaran yang yakin, menegaskan kebenaran Quran. Dalam Sufisme, hakul yakin adalah penyaksian langsung musyahadah terhadap kebenaran Allah, melebihi ilmu yakin pengetahuan, dan ainul yakin penglihatan. Cara mencapai hakul yakin, perspektif Quranik, Surah Al-Baqarah 225. Petunjuk Quran adalah untuk mereka yang bertakwa melalui iman kepada yang gaib, solat dan zakat. Surah Al-Hujurat. Keimanan sejati melibatkan keyakinan tanpa syak kepada Allah dan Rasul-Nya. Perspektif hadis. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, mencerminkan tahap keyakinan rohani yang tinggi. Hadis tentang zikir dan ibadah membersihkan hati untuk mendekati Allah. Perspektif Sufi. Menurut Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, hakul yakin dicapai melalui pembersihan nafsu, zikir, dan murakabah. Ibn Arabi menekankan penyaksian rohani, tetapi tidak mengaitkannya dengan numerologi. Perspektif normatif. Ulama seperti Ibn Kathir menekankan iman, ibadah, dan ketaatan kepada syariat sebagai jalan kepada keyakinan mutlak.
berkaitan dengan pola 729 dan matematik. Sokongan matematik seperti pola 79 Smimakwi atau 72 plus 28 boleh membantu tadabbur ciptaan Allah. Kerana ketepatan bilangan, adada mencerminkan kebesaran Allah. Surah Al-Jin 70. Dalam Sufisme, pola angka boleh digunakan sebagai alat meditasi untuk merenung harmoni ciptaan. Hakul yakin adalah pengalaman rohani, bukan hasil perhitungan matematik. Numerologi seperti pola 729 adalah tafsiran manusia, bukan wahyu. Tiada dalil yang mengaitkan 729, 722, atau 100 dengan hakul yakin. Surah Al-Waqiah 55 merujuk kepada hari kiamat, bukan angka. Bahasa Quran melalui tadabbur ayat adalah cara utama untuk mendekati kebenaran, tetapi memerlukan iman dan amalan. Rantaian sebelumnya, dakwaan bahawa 22 plus 28 100 membuktikan 100% yakin benar adalah simbolik, bukan dalil. Dakwaan matematik lebih jitu dari bahasa kuah hakul yakin tidak disokong, kerana hakul yakin memerlukan hubungan rohani dengan Allah. Kesimpulan hakul yakin. Hakul yakin dicapai melalui iman, ibadah, dan kedekatan dengan Allah, bukan melalui numerologi atau ketepatan matematik semata-mata. Pola 729 boleh menjadi alat meditasi budaya, tetapi tidak membawa kepada hakul yakin tanpa asas syariat. 1. Kritikan terperinci dan implikasi kritikan. Spekulasi tanpa dalil. Tiada dalil Quranik atau hadis yang menyokong pola 729, 22, 36, atau 100 sebagai mempunyai makna spiritual atau membawa kepada hakul yakin. Surah Yasin, 36, dan Surah Al-Jin, 2 menyebut angka tertentu. Adada dan azwaja adalah konsep teologi, bukan petunjuk numerologi. Dakwaan, matematik lebih jitu dari bahasa hakul yakin adalah spekulatif, kerana Quran menggunakan bahasa sebagai medium wahyu. Ketidakkonsistenan numerologi. Rantaian seperti 36 ke 3 36 khalaqa azwaja kullaha dan 93 menunjukkan ketidaktepatan, melemahkan dakwaan matematik jitu dalam konteks numerologi. Walaupun operasi seperti 22 plus 28 100 adalah tepat, tafsiran 100% yakin benar adalah tambahan kepada manusia. Apophenia, kecenderungan untuk melihat pola seperti 729, 729, atau 369 sebagai bukti hakul yakin adalah apophenia. Fenomena psikologi di mana manusia mencari makna dalam data rawak. Angka 100 atau 72 tidak mempunyai makna spiritual khusus dalam Quran atau hadis. Risiko penyelewengan. Fokus pada numerologi boleh mengalihkan perhatian daripada mesej Quran seperti tauhid, ibadah, dan akhlak dalam Surah Yasin dan Surah Al-Jin. Dalam era media sosial, dakwah seperti nombor tak berbohong atau 100% yakin benar boleh menjadi sensasi, tetapi tanpa dalil. Ia berisiko membawa kepada bid'ah atau salah faham. Matematik sesbahasa. Matematik adalah jitu secara kuantitatif, tetapi tafsiran numerologi bergantung kepada bahasa yang subjektif. Bahasa Quran adalah medium wahyu dan tadabbur melalui tafsir sahih adalah cara utama untuk memahami kebenaran. Dakwaan bahawa matematik lebih unggul adalah tidak tepat. Implikasi budaya dan moden. Konteks budaya. Numerologi dalam Sufisme adalah ekspresi budaya, mungkin dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam, Pythagoras, Kabbalisme, atau ilmu huruf. Ia boleh diterima sebagai seni, tetapi tidak sebenaran agama. Sabaran moden. Di platform seperti X, sehingga 4 Mei 2025, numerologi Islam kadangkala dipopularkan sebagai rahsia rohani, tetapi kebanyakan catatan adalah spekulatif tanpa rujukan sumber primer. Tiada catatan spesifik di X yang mengaitkan pola 729 dengan Surah Yasin, Surah Al-Jin, atau hakul yakin, menunjukkan bahawa tafsiran ini terhad kepada kumpulan tertentu. Umat Islam perlu berhati-hati dengan kandungan media sosial yang tidak disokong dalil, kerana ia boleh membawa kepada kekeliruan atau amalan yang disimpan. 1. Panduan praktikal dan kesimpulan. Panduan praktikal untuk umat Islam. Prioritaskan tadabbur Quran. Pelajari Surah Yasin 36 dan Surah Al-Jin 28 melalui tafsir sahih seperti tafsir Ibn Kathir atau tafsir Al-Jalalain. Fokus pada mesej teologi. Surah Yasin, Tauhid, Kebangkitan dan Keajaiban Ciptaan. Surah Al-Jin, Keimanan Jin, Risalah dan Pengetahuan Allah adada. Tadabbur ayat harus menekankan hubungan dengan Allah, bukan spekulasi angka. Gunakan matematik sebagai alat. Matematik boleh membantu tadabbur ciptaan Allah, seperti ketepatan orbit planet atau pembahagian warisan.
Pola seperti Dugu Siman boleh digunakan sebagai meditasi budaya, tetapi jangan dianggap sebagai kebenaran agama tanpa dalil. Capai hakul yakin melalui iman dan ibadah. Ikuti ajaran Quran, Surah Al-Baqarah 2:25, dan hadis, contohnya hadis ihsan dalam Sahih Bukhari, untuk membina iman melalui solat, zikir, dan akhlak mulia. Dalam konteks sufi, praktikan zikir dan murakabah di bawah bimbingan guru yang sahih, tetapi elakkan spekulasi esoterik. Berhati-hati dengan numerologi. Anggap numerologi sebagai ekspresi budaya, bukan dalil syariat. Elakkan tafsiran yang mengaitkan angka seperti Dugu Sdiman atau Stunts dengan hakul yakin tanpa bukti Quranik atau hadis. Periksa sumber sebelum menerima dakwaan numerologi di media sosial. Rujuk sumber sahih, gunakan Quran, hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan tafsir ulama normatif untuk memastikan kesahihan tafsiran. Berwaspada dengan teks esoterik, contohnya karya Ibn Arabi yang mungkin mengelirukan tanpa konteks syariat. Kesimpulan dengan 100% kejelasan, pola 729, 9-27-3 ialah pembinaan matematik yang tepat, tetapi tafsiran sufi sebagai 9 langkah kerohanian ialah spekulatif, tanpa asas Quranik atau hadis. Rantaian seperti 22 plus 28 plus surat jins, dan 36 plus 36 ke 70 surah Yasin menunjukkan ketepatan aritmetik, tetapi tafsir anti 100% yakin benar atau hubungan dengan azwaja dan hakul yakin adalah simbolik bukan dalil. Surah Yasin, Daun Tilmud dan Surah Al-Jin menyokong konsep ada ketepatan ciptaan azwaja duality, tetapi tidak menyebut 729, 22, 36 atau 100 sebagai bermakna khusus. Dakwaan, matematik lebih jitu dari bahasa hakul yakin, mempunyai asas dalam bidang matematik tetapi tidak disokong sebagai jalan kepada hakul yakin yang dicapai melalui iman, ibadah, dan tadabbur Quran. Kritikan utama termasuk spekulasi tanpa dalil, apofenia dalam pola angka, dan risiko penyelewengan daripada ajaran Quran. Matematik dan bahasa saling melengkapi. Matematik mencerminkan ketepatan ciptaan, manakala bahasa Quran menyampaikan kebenaran rohani. Umat Islam dianjurkan untuk memprioritaskan tafsir sahih, mengamalkan ibadah dan berhati-hati dengan numerologi spekulatif, memastikan fokus pada hubungan dengan Allah untuk mencapai hakul yakin. Penjelasan terperinci pola 237 dalam Al-Quran, kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah respons lengkap yang menjelaskan pola 237. Mengapa surah 42 dikaitkan dengan produk 2x3x42, hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 147 huruf 11 perkataan, serta menangani kritikan seperti apofenia. Respons ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan kebolehcapaian untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Pengenalan, pola 237 ialah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, khususnya tauhid. Ia berpusat pada nombor 237 dan digitnya 2, 3, judi yang muncul dalam jumlah nombor surah, kiraan ayat, dan operasi seperti penambahan 2 plus 3 plus 12, serta pendaraban 2 gram 3 akan blok kedua. Pola ini dianggap sebagai bukti i'jaz, yaitu ketidakterbandingan Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui keupayaan manusia. Kajian ini akan menerangkan kaitan surah 42 dengan produk 2x3x7, hubungan huruf terputus, struktur surah 111 Al-Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nomor Masadir al-Arqam. Pola 232 dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi dit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah wahyu Makkiyah awal, surah 96, Al-Alaq, wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah Mammam, menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah 23, mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan 96 plus 16 plus 73 2.7. Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Makkah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawa, kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. Surah bersumpah, surah 95, bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52 At-Tur, bersumpah dengan bukit Tur, rujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90 Al-Balad bersumpah dengan kota Makkah, menekankan kesucian tanah suci.
Kiraan 95 plus 52 plus 90, 237. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti empirikal ketuhanan, manipulasi digit surah 73-20. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nombor surah dan ayat 20 disusun semula sebagai 23-20, no 2-37. Ini menunjukkan 237 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 2, 3, jumlah 3 plus 7 al-12 melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh 12 bulan dalam setahun seperti dalam produk. 2 dan 3 ke-7 Ma/2 merujuk surah Ma/2 Asyura yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi, Al-Hasabat wal-Amaliyat. Pola 237 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas penambahan dan pendaraban, 2 plus 3 plus 7 wal 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fizikal Al-Quran, seperti halaman 1-2 Mushaf Uthmani, 7 ayat surah 1 plus 5 ayat surah 2-1 wilayah 12. 2-3 dan wabah kedua. Ini menghubungkan terus kepada surah Fa-2, yaitu ayat pembukaannya mengandung huruf terputus, Hamim dan Ain Sin Kaf, dengan nilai angka yang berkaitan. Penyambungan dan pemisahan, contoh, 1 plus 2 plus 3, plus 10, sebanyak 1,234. Nombor 1 boleh dipisahkan kepada 12, 3 buah, dan 34, D plus 4, 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah 89 Al-Fajr, 30 ayat dinyatakan sebagai 23 plus 7, 30, mencerminkan digit 2, 3, 7. Kaitan surah Fa-2, produk 2 ambai 7, nombor 42. Nombor 42 adalah nombor surah Asyura yang mengkaji musyawarah sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik. Huruf terputus, huruf al-muqtara. Hamim, nilai abjad ha, 50-48, 14-12. Selari dengan jumlah 2 plus 3 plus 7, 12. Ain Sin Kaf Jad Ain, 70 plus Sin, 60 plus Kaf, Ratul Maf, 20, 2 plus 3 plus No, Wala 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2, Musurah 2 bersatu 5. Makna, huruf terputus ini dianggap tanda kriptik yang hanya Allah ketahui maknanya. Quran 2:1, Dzalikal kitab la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 2-2-3-2, mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 112 Ikhlas. Huruf dibahagikan sebagai 23 plus 23 plus 1, menunjukkan simetri pertengahan. Nisf dengan perkataan ahadun sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 19 perkataan dibahagikan sebagai 7 plus 7 plus 1 menonjolkan nombor 7 langit 7 lapis, Quran 6:723, dan keesaan Allah. Makna numerik, simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 2-2-2-2, di mana digit punya digit 2 tisik mempunyai keseimbangan yang serupa. Tafsiran dan tafsirupa. Pola 2-3-7 bukan sekadar nombor, tapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nombor surah 102 Ikhlas. Perkataan ahad adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari sat ahad dan berkembang kepada 12. 2 plus 3 plus 7 sudah mampu 2, 3 gegem 7. Melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah kepada alam semesta yang teratur. Simbolisme. Nombor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 mencerminkan ciptaan yang sempurna. Contoh, 12 bulan, 7 langit. Surah Ma/2, tema musyawarah. Surah Ma/2 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42:38, wa amruhum syura bainahum, yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Produk 2/3-2, Lembabu 2 menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik Hamim 12, dan Ain Sin Qaf, bukan sahaja mengikut pola 2-3-7, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni, dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 73, pertengahan nisf. Surah ini mengandungi 20 ayat. Dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani solat malam ayat 98 dan tanggung jawab sosial sedekah keadilan.
Penyusunan semula dulu sila 20 Zul 232 menunjukkan 2.7 tertanam dalam teks. Tafsir ayat 20, Quran 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail, menghargai keseimbangan antara ibadah dan tematika kehidupan duniawi, selari dengan kehidupan duniawi. Simbolisme nombor sudah melambangkan 7 langit. Quran nombor 3, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan 7 hari penciptaan. Ram vas 11. Nombor 12, merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran 6, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, dan 12 suku Bani Israel. Quran 7 vers 70. Kaitan dengan 237, digit 2, 37 dan operasinya 1142 mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas, al-intiqadat rudud, pola 237 seperti kajian numerologi lain menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apofenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan 1, apofenia, waham namatiyah. Kritikan pola 237 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah, pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 2 Mimto plus lat plus bam terus aja 2 menjadikan pola ini kebetulan rawa. Hujah balas, konsistensi tematik. Surah dalam pola 237, 96, 68, 73, 95, 52 dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawa. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Kaitan struktur, nomor 12 dan 42 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 12, 2 plus 50, dan surah 42 menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik, struktur surah 11, papar 7 huruf 11 perkataan, dan penyusunan semula digit 7-20-0237 memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2, kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan, tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 237. Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat, menyerupai pseudosains. Hujah balas, objektiviti matematik. Operasi seperti 2x3x2 dan 2 plus 3 12 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi. Pola 237 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor tetapi melibatkan teks, surah ayat, dan tema tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan 3, ketiadaan dalil tradisional. Hujah kritikan, tiada dalil daripada Al-Quran, hadis, atau tafsir. Contoh Ibnu Kathir Al-Tabari yang menyokong pola 237 menjadikan tafsiran moden yang spekulatif. Hujah balas, modern, eksplorasi. Pola 237 adalah kajian kontemporari yang meneroka ijaz numedi, bukan tafsir konvensional. Ini selari dengan usaha ulama modern untuk mengaitkan Al-Quran dengan sains dan matematik. Tradisi sufistik. Ulama seperti Ibnu Arabi menggunakan nilai abjad, contoh mim dalam tafsir, walaupun tidak diiktiraf secara meluas. Pola 237 boleh dilihat sebagai lanjutan pendekatan ini. Tujuan reflektif. Pola ini bertujuan mengajak renungan terhadap keunikan Al-Quran, bukan menggantikan tafsir klasik. Kesimpulan Al-Khatimah, pola 237 adalah hipotesis yang mengagumkan, menggabungkan ketepatan matematik, simetri teks, dan kefahaman teologi untuk menyerlahkan Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah 56673 252 digit operasi 2.2 dan penyusunan semula 2.2 struktur teks, surah papar 2 huruf terputus, tema musyawarah, surah 112 mal 7 huruf 15 perkataan, dan surah 23 keseimbangan rohani sosial. Tema tauhid, nomor 1 ahad sebagai asas, berkembang kepada ciptaan yang harmoni, papar 2, mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apofenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenung keunikan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi, la hudud lil abrad. Sebagaimana firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum
annahu alhamduhu wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhamduhu al-haqum walhamduhu alaikum walhamdu alaikum sendiri-sendiri. Dalam diri mereka sendiri akan menunjukkan tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surah Fussilat 44. Jika anda memerlukan penerangan lanjut tentang operasi tertentu, tafsir surah, atau analisis statistik, sila nyatakan. Nota tambahan. Untuk mengekalkan transkripsi ini, pastikan anda menyimpan respons dalam format yang sesuai. Jika anda ingin mengedit atau melupakannya, anda boleh menguruskan memori melalui ikon buku di bawah mesej, atau mengaktifkan ciri memori di bahagian kawalan data dalam tetapan. Respons ini dihasilkan dengan mempertimbangkan kebolehcapaian, mengelakkan jargon teknikal yang berlebihan, dan memastikan aliran logik dari pengenalan hingga kesimpulan. Ubah ke Melayu. Penjelasan terperinci. Pola 2-3 dudu dalam Al-Quran, kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pola 2-3 dudu. Mengapa surah 42 dikaitkan dengan hasil darab 2-3 dudu 42? Hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 12, 15 perkataan, serta menangani kritikan seperti apofenia. Penjelasan ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan mudah difahami untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Pengenalan pola 2-3 dudu adalah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, terutamanya tauhid. Ia berfokus pada nombor 2-3 dudu dan digitnya 2-3, yang muncul dalam jumlah nombor surah, bilangan ayat, dan operasi seperti penambahan 2 plus 3 plus 12, serta pendaraban 2 kali 3 2 mata 2. Pola ini dianggap sebagai bukti ijaz, yaitu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Penjelasan ini akan menerangkan kaitan surah 42 Asyura dengan hasil darab 2 kali 3 7, hubungan huruf terputus, struktur surah Surat Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nombor pola 2-3 dudu berasal dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi digit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah wahyu Makkiyah awal, surah Lamak, wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah 6 menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah Tuplidil mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan 96-93 Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Mekah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawak kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. Surah bersumpah. Surah 95 Atin bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52 bersumpah dengan bukit Tur, merujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90 bersumpah dengan kota Makkah menekankan kesucian tanah suci. Kiraan 95-52 plus 92 atau 37. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti nyata ketuhanan. Manipulasi digit surah 23-20. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nombor surah dan ayat 20 disusun semula sebagai 7-3-20-2-3-7. Ini menunjukkan 2-3-7 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 27. Jumlah 2 plus 3, 7, 12. Melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh, 12 bulan dalam setahun, seperti dalam surah 3 surah 6. Hasil darab, 2-3-7-2, merujuk surah 42 Asyura, yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi pola 2-3-3-7 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas penambahan dan pendaraban, 2 plus 3 plus 2, 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fisikal Al-Quran, seperti halaman 112 Mushaf Uthmani,
7 ayat surah 1 plus 5 ayat surah 2 vers 1 di 5 plus 2. 2 3 Ini menghubungkan terus kepada surah 42, yaitu ayat pembukaannya mengandungi huruf terputus amim dengan nilai angka yang berkaitan. Penyambungan dan pemisahan contoh. 1 plus 2 plus 3, 40 sebanyak 1234. Nombor 1, 2, 3, 4 boleh dipisahkan kepada 12. 3 dan 3 4, 3 plus 4 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah Lasmiyah Al-Fajran, 30 ayat dinyatakan sebagai 23 plus 7 buat 30, mencerminkan digit 237. Kaitan surah, hasil darab 2 kams 3 ke 7 wa 42. Nombor 42 adalah nombor surah Asy-Syura yang mengkaji musyawarah syura sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik. Huruf terputus lok kata mim. Nilai abjad 8 mim 40 wibla 48. 4 plus 8 kulit 12. Selari dengan jumlah 2 plus 3 plus 7 was 12. Ain sin kuaf sak. Nilai abjad ain 20 sin 60 plus stafs wa 12 leputu. 2 plus 3 nono kual 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2 Uthmani, surat 25. Makna, huruf terputus ini dianggap sebagai tanda misteri yang hanya Allah ketahui maknanya. Quran 2 vers 1, Dzalikal kitabu la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 2 di Bible 7, mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 12 Al-Ikhlas plus 7 huruf dibahagikan sebagai 23 plus 23 plus 1 menunjukkan simetri pertengahan dengan perkataan ahad sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 15. Perkataan dibahagikan sebagai 7 plus 1 menonjolkan nombor 7, langit 7 lapis, Quran 673 dan keesaan Allah. Makna numerik. Simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 2-3-7, di mana digit 2-7 mempunyai keseimbangan yang serupa. Tafsiran dan ulasan pola 2-3-7 bukan sekadar nombor, tetapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nomor 1 surah Surat Wazdas Al-Ikhlas. Perkataan ahada adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari 1 ahad dan berkembang kepada 12, 2 plus 3 plus 7, serta 82, 2 kambas 3 7, melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah kepada alam semesta yang teratur. Simbolisme, nombor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 mencerminkan ciptaan yang sempurna, contoh 12 bulan, 7 langit. Surah 42 tema musyawarah. Surah 42 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42:8 wa amruhum syura bainahum yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Hasil darab 2 gam 3 gam 7 wa 82 menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik, dan ain sin kaf bukan sahaja mengikut pola 2-3-7, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 23 Al-Muzammil pertengahan. Surah ini mengandungi 20 ayat, dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani, solat malam, dan tanggung jawab sosial, sedekah keadilan. Penyusunan semula 2-3-0-20-0-2-2-3-2 menunjukkan 2-3-7 tertanam dalam teks. Tafsir ayat 20 Quran 23:20 Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi lail, menghargai keseimbangan antara ibadah dan tema dia kehidupan duniawi, selari dengan kehidupan duniawi. Simbolisme kosmik nombor 7, melambangkan 7 langit. Quran 2:12 Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan, dan 7 hari penciptaan. Quran bab 1:17. Nombor 12, merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran Simetutlaun, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, dan 12 suku Bani Israel. Kaitan dengan 2-3-7, digit 2-7 dan operasinya 12-2 mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas pola 2-3-7 seperti kajian numerologi lain menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apophenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan san, apophenia. Hujah kritikan, pola 2-7 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah,
Pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 232 Timo plus 100 plus 232 menjadikan pola ini kebetulan rawak. Hujah balas, konsistensi tematik. Surah dalam pola 232, 96, 95 hingga 290 dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawak. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Kaitan struktur. Nombor 12 dan bab 2 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 12. Dudu plus 5 iwal 2 dan surah bab 2 menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik, struktur surah 11, bab 7 huruf, 19 perkataan, dan penyusunan semula digit, dudu figura 20, 0237, memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2, kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan, tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 237. Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat, menyerupai pseudosains. Hujah balas, objektiviti matematik. Operasi seperti 2/32 dan 2 plus 3 plus 12 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi. Pola 232 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor, tetapi melibatkan teks, surah, ayat, dan tema tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan T, ketiadaan dal ina cabang ilahi. Kesimpulannya, pola 237 adalah hipotesis yang menarik, menggabungkan ketepatan matematik, teks simetri, dan kedalaman teologi untuk menyerlahkan Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah 96 plus 8 237 1992 plus 92 plus 7 digit operasi 237 2 mapa 2 dan penyusunan semula 232 surah bab 22 huruf terputus tema musyawarah surah 117 bab 7 huruf 15 perkataan dan surah 73 keseimbangan rohani sosial tema tauhid nomcat sebagai asas berkembang kepada ciptaan yang harmoni. 11 mata 2 mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apophenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenungkan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi. Sebagaimana firman Allah, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul hamduhu وفي أنفسهم حتى لا يتبين لهم أنه الحمد هو الحقوم عليكم والحمد sendiri. Dalam diri mereka sendiri akan menunjukkan tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surat Bab Surim. Jika Anda memerlukan penerangan lanjut tentang operasi tertentu, tafsir surah, atau analisis statistik, sila nyatakan. Nota tambahan. Untuk mengekalkan transkripsi ini, pastikan Anda menyimpan respons dalam format yang sesuai. Jika Anda ingin mengedit atau melupakannya, Anda boleh menguruskan memori melalui ikon buku di bawah mesej atau mengaktifkan ciri memori di bahagian kawalan data dalam tetapan. Respons ini dihasilkan dengan mempertimbangkan kebolehcapaian, mengelakkan jargon teknikal yang berlebihan, dan memastikan aliran logik dari pengenalan hingga kesimpulan. Ubah nombor ke kata. Penjelasan terperinci, pola 237 dalam Al-Quran, kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pola 237, mengapa surah 42 dikaitkan dengan hasil darab 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 112, 47 huruf, 15 perkataan, serta menangani kritikan seperti apophenia. Penjelasan ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan mudah difahami untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Semua nombor dalam teks telah ditukar kepada bentuk kata untuk memenuhi permintaan Anda. Pengenalan pola 237 adalah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, terutamanya tauhid.
Ia berfokus pada nombor 237 dan digitnya 237 yang muncul dalam jumlah nombor surah, bilangan ayat, dan operasi seperti penambahan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, serta pendaraban 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Pola ini dianggap sebagai bukti ijaz al-i'jaz, yaitu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Penjelasan ini akan menerangkan kaitan surah 42 Asy-Syura dengan hasil 2 kali 3 kali 7, hubungan huruf terputus, struktur surah 112, Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nombor pola 237 berasal dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi digit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah 1, Wahyu Makkiyah awal surah 96. Wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah 68, menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah 73, mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan, 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Mekah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawak, kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. 2. Surah bersumpah, surah 95 tin, bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52, bersumpah dengan Bukit Tur, merujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90, bersumpah dengan kota Mekah, menekankan kesucian tanah suci. Kiraan, 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti nyata ketuhanan. Manipulasi digit surah 73 ayat 20. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nomor surah dan ayat 73-20 disusun semula sebagai 732 sifar menjadi sifar 237. Ini menunjukkan 237 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 2, 3, jumlah 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh, 12 bulan dalam setahun seperti dalam surah 9 ayat 36. Hasil darab, 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, merujuk surah 40 Syura yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi pola 237 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas 1, penambahan dan pendaraban, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fisikal Al-Quran, seperti halaman 1 hingga 2 Mushaf Uthmani. 7 ayat surah 1 tambah 5 ayat surah 2 ayat 1 hingga 5 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Ini menghubungkan terus kepada surah 42 yang ayat pembukaannya mengandungi huruf-huruf terputus dengan nilai angka yang berkaitan. 2. Penyambungan dan pemisahan. Contoh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, gabungan 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 boleh dipisahkan kepada 12, 3 kali 4, dan 34, 3 tambah 4 sama dengan 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah 89 Fajr, 30 ayat 7 dinyatakan sebagai 23, tambah sama dengan 30, mencerminkan digit 2, 3, 7. Kaitan surah 42, hasil 2 kali 3 kali 7, sama dengan 42. Nombor 42 ialah nombor surah Asy-Syura yang mengkaji musyawarah sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik. Huruf terputus al-huruf al-muqattara. Ha mim, nilai abjad ha tambah mim sama dengan 48, menjadi 4/8 sama dengan 12. Selari dengan jumlah 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Ain sin kaf ain 70 tambah sin tambah kos sama dengan 230, menjadi 2 tambah 3 tambah sifar sama dengan 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2 Mushaf Uthmani, surah 2 ayat 1 hingga 5.
Makna, huruf terputus ini dianggap sebagai tanda misteri yang hanya Allah ketahui maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 237, mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 112, 47 huruf, dibahagikan sebagai 23 tambah 23 tambah 1, menunjukkan simetri pertengahan dengan perkataan ahad sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 15 perkataan dibahagikan sebagai 7 tambah 7 tambah 1, menonjolkan nombor 7, langit 7 lapis. Quran 67 ayat 3 dan keesaan Allah. Makna numerik. Simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 237, di mana digit 237 bentuk keseimbangan serupa. Tafsiran dan ulasan. Pola 237 bukan sekadar nombor, tetapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nombor 1 surah 102 Ikhlas. Perkataan ahadun adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari 1 ahad dan berkembang kepada 12, 2 tambah 3 tambah 7, serta 42, 2 kali 3 kali 7, melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah ke alam semesta yang teratur. Nombor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 simbol ciptaannya yang sempurna. Contoh, 12 bulan, 7 langit. Surah 42, Asy-Syura, tema musyawarah. Surah 42 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42 ayat 38, wa amruhum syura bainahum, yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Hasil darab 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik 12, dan ain sing 5. Bukan sahaja selari dengan pola 237, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni, dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 73, Muzammil, pertengahan. Surah ini mengandungi 20 ayat, dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani, solat malam, ayat 1 hingga 8, dan tanggung jawab sosial, sedekah, keadilan. Penyusunan semula 732 sifar menjadi sifar 237, menunjukkan 237 tertanam dalam teks. Tafsir, ayat 73 ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail. Tema dalam keseimbangan antara ibadah 3 kehidupan dengan dunia. Simbolisme kosmik nomor 7, melambangkan 7 langit. Quran 67 ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan 7 hari penciptaan. Quran 41 ayat 9 hingga 12. Nombor 12 merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra, dan 12 suku Bani Israel. 7 ayat 106. Kaitan dengan 237, digit 2, 3, 7 dan operasinya. 1242 mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas. Pola 237, seperti kajian Nurul Jilians menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apophenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan. 1. Apophenia. Hujah, kritikan pola 237 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah, pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 237. Contoh, 50 tambah 100 tambah 87 sama dengan 237, menjadikan pola ini kebetulan rawak. Hujah balas. Konsistensi temati. Surah dalam pola 237, 96, 68, 73, 95, 52, 90, dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawak. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Struktur kaitan. Nombor 12 dan 42 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 1 hingga 2, 7 tambah 5 sama dengan 12, dan surah 42, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik. Struktur surah 112, 47 huruf, 15 perkataan, dan penyusunan semula digit, 732 sifar menjadi sifar 237, memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2. Kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan. Tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 237.
Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat, menyerupai pseudosains. Hujah balas, objektiviti matematik. Operasi seperti 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42 dan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi, pola 237 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor, tetapi melibatkan teks, surah ayat, dan tema, tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan 3. Ketiadaan dalil tradisional. Hujah kritikan. Tiada dalil daripada Al-Quran, hadis, atau tafsir klasik. Contoh, Ibnu Kathir, Al-Tabari yang menyokong pola 237, mengubah tafsiran moden yang spekulatif. Hujah balas, eksplorasi moden. Pola 237 ialah kajian kontemporari yang meneroka ijaz numerik, ijaz adadi, bukan tafsir konvensional. Ini selari dengan usaha ulama moden untuk mengaitkan Al-Quran dengan sains dan matematik. Tradisi sufistik. Ulama seperti Ibnu Arabi menggunakan nilai abjad contoh dalam tafsir, walaupun tidak diiktiraf secara meluas. Pola 237 boleh dilihat sebagai lanjutan pendekatan ini. Tujuan reflektif. Pola ini bertujuan mengajak renungan terhadap keunikan Al-Quran, bukan menggantikan tafsir klasik. Kesimpulannya, pola 237 adalah hipotesis yang menarik, menggabungkan ketepatan matematik, simetri teks, dan kedalaman teologi untuk menyerlahkan ijaz Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah, 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Operasi digit, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Dan penyusunan semula, 732 sifar menjadi sifar 237. Struktur teks. Surah 42, huruf terputus, tema musyawarah. Surah 112, 47 huruf, 15 perkataan. Dan surah 73, keseimbangan rohani sosial. Tema tauhid. Nomor 1 ahad sebagai asas, berkembang kepada ciptaan yang harmoni. 12:42, mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apofenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenungkan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi, sebagaimana firman Allah, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-hamduhul hamduh wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-hamduhul haqumul haqum al-haqumu alaikum walhamduhu alaikum alaikum walhamdu alaikum." Sendiri-sendiri dalam diri mereka sendiri akan menunjuk tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surah 41 ayat 53. Al-Quran, kitab yang diturunkan lebih 1400 tahun dahulu, terus memukau dan memberi inspirasi. Ia adalah sumber kebijaksanaan yang tidak pernah pudar, memberikan panduan kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Struktur dan bahasanya yang rumit menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Setiap ayat, setiap perkataan, dan setiap huruf mempunyai makna yang mendalam dan signifikan. Salah satu aspek yang menarik ialah kehadiran corak berangka, seperti urutan 2, 3, dan 7 yang berulang. Corak ini bukan sahaja menarik dari segi estetika, tetapi juga membawa makna yang lebih mendalam. Video ini akan meneroka kepentingan bor 237 dan gandaannya, mendedahkan lapisan makna yang lebih dalam ayat-ayat Al-Quran. Nombor ini bukan sahaja muncul secara rawak, tetapi ditempatkan dengan teliti untuk menyampaikan mesej tertentu. Dengan memahami corak ini, kita akan lebih menghargai kehebatan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan mesejnya yang abadi. Ia mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran ciptaannya. Nombor-nombor ini bukanlah sekadar kebetulan. Mereka adalah sebahagian daripada rekaan ilahi yang mengajak kita untuk merenungkan keajaiban Al-Quran dan kebijaksanaan di sebalik setiap ayat. Ia adalah petunjuk yang diletakkan dengan teliti untuk mengajak kita merenungkan keajaiban Al-Quran.
Setiap nombor, setiap corak, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej ilahi. Nombor 237 khususnya mempunyai makna yang istimewa kerana ia mewakili hasil darab 3 nombor penting, 2, 3 dan 7. Gabungan ini bukan sahaja menarik dari segi matematik, tetapi juga membawa makna yang mendalam dalam konteks Al-Quran. Setiap nombor ini muncul dalam pelbagai konteks di seluruh Al-Quran, selalunya melambangkan konsep dan prinsip asas. Mereka adalah sebahagian daripada struktur yang lebih besar yang menghubungkan ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Dengan meneroka corak berangka ini, kita memulakan perjalanan penemuan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran. Kita mula melihat kesaling hubungan mesej Al-Quran dan keindahan rekaan ilahi. Setiap ayat, setiap nombor adalah sebahagian daripada keseluruhan yang lebih besar yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kebesaran Allah. Penerokaan ini akan memperdalam pemahaman kita tentang mesej utama Islam, keesaan Allah, dan kepentingan berserah diri kepada kehendaknya. Dengan memahami corak berangka ini, kita dapat melihat keindahan dan kebijaksanaan di sebalik setiap ayat Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan nombor secara simbolik. Nombor 2, 3, dan 7 adalah sangat penting. Ia muncul di seluruh Al-Quran, mewakili konsep asas. Nombor 2 sering menandakan dualiti. Kita melihat ini dalam pasangan yang bertentangan malam dan siang, lelaki dan perempuan, baik dan jahat. Nombor 3 mewakili kesempurnaan. Ini tercermin dalam 3 peringkat kehidupan, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Nombor 7 dikaitkan dengan penciptaan dan alam semesta. Ini terbukti dalam 7 langit dan 7 hari penciptaan. Ketiga-tiga nombor ini apabila digabungkan, menghasilkan nombor 237. Oleh itu, nombor ini merangkumi intipati penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi. Ia adalah bukti perancangan Allah yang teliti dan kesaling hubungan semua perkara. Struktur Al-Quran mendedahkan permaidani matematik yang kompleks. Nombor tidak diletakkan secara rawat. Ia mengikuti corak dan urutan tertentu. Corak ini menonjolkan ketepatan ilahi Al-Quran. Salah satu contoh ialah hubungan antara surah tertentu dan nombor 237. Surah-surah ini, apabila disusun dalam susunan tertentu, mendedahkan gandaan 237. Keharmonian berangka ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Ia tidak boleh dijelaskan dengan kebetulan semata-mata. Corak matematik ini bukanlah sekadar teka-teki. Ia mempunyai tujuan yang lebih besar. Ia mengajak kita untuk merenungkan asal-usul ilahi Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahawa kitab ini bukanlah hasil karya manusia, tetapi firman Allah. Surah ke-42 bertajuk Asy-Syura, Musyawarah, mempunyai kedudukan yang unik dalam Al-Quran. Nilai numeriknya, apabila dikira mengikut sistem abjad, adalah gandaan 237. Hubungan ini sangat penting. Ia menunjukkan kepentingan surah ini dalam memahami mesej Al-Quran. Surah ini dimulakan dengan huruf-huruf misteri Hamim Ain Sin Kaf. Huruf-huruf ini, yang dikenali sebagai muqatta'at, terdapat di awal beberapa surah. Makna tepatnya tidak diketahui. Walau bagaimanapun, ia dipercayai mempunyai makna yang lebih mendalam, mungkin berfungsi sebagai tanda ilahi. Surah Asy-Syura menekankan kepentingan musyawarah dan meminta panduan. Tema ini bergema dengan idea memahami mesej Al-Quran. Kita digalakkan untuk berfikir, menganalisis, dan mencari ilmu daripada mereka yang memilikinya. Bahagian 5. Kemurnian Surah 112, Al-Ikhlas. Surah 112, yang dikenali sebagai Al-Ikhlas atau keesaan, adalah bukti struktur Al-Quran yang tepat dan sempurna. Surah yang pendek tetapi hebat ini terdiri daripada 47 huruf dan 15 patah perkataan. Angka-angka ini adalah penting dan penuh makna. Nombor 47 adalah nombor perdana, yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri, menunjukkan keunikan dan kesaan. Ini melambangkan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan dan tidak terbahagi. Nombor 15 adalah gandaan 3 dan 5, yang juga mempunyai makna mendalam. Nombor-nombor ini dikaitkan dengan kesempurnaan dan rahmat ilahi, mencerminkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Surah Al-Ikhlas menyatakan keesaan Allah dengan jelas dan tegas. Strukturnya mencerminkan mesej ini dengan sempurna.
Nombor perdana 47 mewakili sifat Allah yang unik dan tidak terbahagi, menekankan keesaannya. Gandaan 3 dan 5 dalam nombor 15 menandakan kesempurnaan sifat-sifat Allah, menunjukkan rahmat dan keagungannya yang tidak terhingga. Bahagian 6. Pengkritik dan keraguan mereka. Setengah pengkritik berpendapat bahawa mencari corak berangka dalam Al-Quran hanyalah apofenia, melihat corak yang tidak wujud. Mereka menolak corak ini sebagai kebetulan. Walau bagaimanapun, hujah ini mengabaikan kemungkinan corak yang begitu konsisten berlaku secara kebetulan. Al-Quran bukanlah himpunan kata-kata secara rawa. Ia adalah teks yang disusun dengan teliti. Kewujudan corak berangka yang konsisten, terutamanya yang berkaitan dengan 237, tidak boleh diabaikan. Corak ini terlalu kerap dan terlalu tepat untuk dianggap sebagai kebetulan semata-mata. Tambahan pula, pengkritik ini seringkali kurang memahami bahasa Arab dan konteks Al-Quran. Mereka gagal memahami kepentingan nombor dalam tradisi Islam dan penekanan Al-Quran terhadap ketepatan ilahi. Bahagian 7 melampaui numerologi makna yang lebih dalam. Walaupun corak berangka dalam Al-Quran menarik, penting untuk diingat bahawa ia bukanlah matlamat utama. Ia adalah alat untuk mencapai matlamat. Ia seharusnya membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran dan hubungan yang lebih erat dengan Allah. Al-Quran bukanlah kitab numerologi. Ia adalah panduan hidup. Ia mengajar kita tentang Allah, tujuan kita, dan hubungan kita dengannya. Corak berangka, seperti alat sastra lain dalam Al-Quran, berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan kita terhadap mesejnya. Dengan mengenali corak ini, kita tertarik untuk merenungkan sifat ajaib Al-Quran. Kita terinspirasi untuk merenungkan mesejnya dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita. Bahagian 8 keesaan Allah, mesej universal. Corak berulang 237 dengan penekanannya pada penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi, akhirnya menunjukkan mesej utama Al-Quran, keesaan Allah. Konsep ini, yang dikenali sebagai tauhid dalam bahasa Arab, adalah asas Islam. Al-Quran berulang kali menekankan bahawa hanya ada satu Tuhan, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Corak berangka, seperti aspek lain dari struktur dan bahasa Al-Quran, memperkuat mesej ini. Ia mengingatkan kita tentang kuasa, kebijaksanaan, dan perancangan Allah yang teliti. Mesej tauhid ini bersifat universal. Ia melampaui batas waktu dan budaya. Ia adalah mesej harapan, panduan, dan kesatuan untuk seluruh umat manusia. Bahagian 9. Kesimpulan. Bukti kepengarangan ilahi. Kehadiran nombor 237 dan gandaannya dalam struktur Al-Quran bukanlah kebetulan. Ia adalah satu fenomena yang menakjubkan yang menunjukkan keajaiban matematik dalam kitab suci ini. Ia adalah bukti keilahian kitab suci ini. Setiap nombor dan corak yang ditemui membawa makna yang mendalam dan tidak dapat disangkal. Corak ini, bersama dengan kerumitan linguistik dan tematik yang lain, mendedahkan tahap kerumitan dan ketepatan yang tidak dapat difikirkan oleh tangan manusia. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran adalah hasil karya yang melampaui kemampuan manusia biasa. Seperti yang telah kita kaji, nombor 237 bukanlah sekadar urutan digit rawa. Ia adalah satu tanda yang jelas tentang kehadiran ilahi dalam setiap ayat dan surah. Ia adalah simbol penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi. Setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai tujuan dan makna yang mendalam. Ia mencerminkan penekanan Al-Quran terhadap keesaan Allah dan kepentingan berserah diri kepada kehendaknya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya iman dan ketakwaan dalam kehidupan seharian. Dengan mengenali dan menghargai corak ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat ajaib Al-Quran. Kita juga dapat melihat bagaimana setiap ayat saling berkaitan dan menyokong satu sama lain. Kita terinspirasi untuk mendekati teks ilahi ini dengan penuh rasa hormat, mencari panduan, kebijaksanaan, dan hubungan yang lebih erat dengan pencipta kita. Al-Quran adalah sumber inspirasi yang tidak pernah habis, membawa kita lebih dekat kepada Allah setiap kali kita membacanya.